punya pemodelan itu sendiri lebih favor kepada perempuan. Jadi model lelaki ni orang kata apa tu, tak tahu nak gimana tau. Jadi mereka ni lagi senang sebenarnya, cenderung untuk pergi kepada pemandangan seks ni. Betul kan? Aku rasa yang tu semalam kita cakap tu. Kan? Betul lah. Okay, hi guys. Bersama kami lagi dengan Ilman Hakimi dan Yus Marina dan saya Len. Okay, apa yang kita nak buat hari ni? Hari ni kita nak interview Ilman Hakimi untuk satu artikel berkenaan dengan dunia gelap bidang permodelan. Okay. So, Yus ada soalan tak? Okay, aku ada soalan. Okay. Okay, yang pertama, kita tahu yang dunia barat ni dunia pemodelan. Jadinya, hang rasa macam Malaysia ni akan berdiri standing dengan dunia barat ataupun Malaysia akan still dekat takut yang sama? Sebab makin lama kita makin maju dan makin bertambah zaman tu. Jadinya hang rasa macam mana? Okay, kalau nak cerita perbandingan tu lah kan, I must say context is everything lah. Maksud you dari segi pemodelan tu daripada bidang yang mana? Kalau katakan macam high end fashion, macam apa ni, roadshow semua tu, runway, rasanya masih lagi terhad sebab kita ni negara yang agak konservatif, agak tertutup kan. Terlampau banyak limitasi. Jadi nak for the fashion designer themselves to go beyond, agak kurang sebenarnya, ada limitation tu. Dan kebiasaannya mereka pun kalau nak cuba satu yang baru pun, mereka terpaksa ambil model luar berbanding dengan model dalam negara sendiri. Tapi kalau kita nak cerita macam bidang pemodelan dalam muslimah punya, hijabis punya, I think we actually adalah peneraju dalam bidang tu sebenarnya. Jadi context is everything actually. Okay, faham. Okay, Lin ada soalan kedua. Ya, betul Lin. Apakah kes-kes yang melibatkan dunia permodelan yang menjadikan Ilman menganggap ada sisi gelap dalam kerjaya mereka ni? Okay, jadi kalau awak semua dah baca lah kan dalam artikel yang saya tulis tu, sebenarnya penulisan saya tu bertumpu kepada dunia pemodelan di barat. Jadi saya punya kajian kes tu mau kepada di barat lah. Okay, jadi kalau yang macam Lin tanya tadi, kes-kes yang membuatkan saya rasa ada sisi gelap ni, kebiasaannya adalah dari segi eksploitasi gaji, eksploitasi orang kata tu child labour. Orang kata apa ni, tenaga kerja buruh bawah umur. Sebenarnya illegal. Sebab macam kita tahu, kebanyakan model-model di barat, mereka direkrut daripada umur seawal ada yang 5 tahun sebenarnya. 5 tahun dan apa yang macam aspiring new model 14 hingga 16 tahun. Jadi bila mereka ni muda, mereka tak ada union yang boleh orang kata lindung dia orang. Tak ada backup lah. Tak ada backup sebenarnya berbanding dengan orang kata apa tu, bidang-bidang lain. Jadi sangat kesian. Jadi mereka ni senang dieksploitasi dari segi gaji tau. Maksudnya macam tak silap saya, komisen yang diambil oleh agensi mereka hampir 10%. Sangat tinggi. Sebenarnya kalau dalam bidang lain maybe hanya 4 to 6%. So 10% is actually very high. And mereka sebenarnya kena bayar hutang juga. Mereka berhutang, bukannya mereka kerja tu terus dapat duit. Tu dari segi eksploitasi gaji lah. Bila gaji tu dah kurang, jadi mereka ni agak tersempit. Dah tersempit, berhutang lagi, jadi kebanyakannya akan pergi kepada dunia pemerdagangan seks. Itu yang kita orang kata apa ni, risaukan sebenarnya, berumur kan. Okay, faham. So daripada segi cerita tadi, Yus ada satu soalan. Okay, Lin, hang rasa model lelaki dengan model perempuan, yang mana lebih kepada pemerdagangan dan hamba seks tu? Okay, kalau Lin lah kan, kalau Lin ni rasa macam lebih kepada perempuan. Tapi betul ke perempuan je yang ni? Tapi kalau bagi aku rasa lelaki pun, sebab sekarang ni dunia dan akhir zaman dan tak selamat pun kalau bagi lelaki. Okay. Rasa macam mana, Iman? Jadi kalau nak menjawab soalan news dengan Lin ni, again like I said, context. Kalau di dunia barat tu, fashion field ni, bidang fashion ni adalah female dominated industry. Jadi bila female dominated industry ni, banyak lambakan kerja sebenarnya untuk model perempuan. Dan mereka punya bayaran pun
lebih tinggi sebenarnya berbanding dengan model lelaki. Sebab pasaran tu pasaran mereka tu sangat tinggi. Sangat tinggi sebenarnya. Dan macam kita tahu barang-barang perempuan tu pun boleh dijual dengan harga yang sangat mahal. Betul tak? Betul. Jadi mereka pun orang kata apa tu fashion line ni ada duit nak labur lebih berbanding dengan pada model wanita berbanding dengan model lelaki. Okey, jadi kalau kata pergi kepada perbarangan seks tu, jadi memandangkan saya kata tadi kesempitan kewangan. Jadi memandangkan dunia pemodelan itu sendiri lebih favor kepada perempuan. Jadi model lelaki ni orang kata apa tu tak tahu nak gimana tau. Jadi mereka ni lagi senang sebenarnya cenderung untuk pergi kepada pemandangan seks ni. Macam ada satu case Vice, saya ingat Vice uncover. Okey. Seorang model lelaki ni daripada UK, dia diberitahu oleh seorang fashion designer ni, kalau you nak go beyond this, you nak move to the corporate ladders, you need to do something for me. Something in terms of sexual. Kurang ajar, betul. Bahaya ya. Jadi maksudnya mereka bukan sahaja demand talent you, tapi mereka juga demand something else. Daripada orang tu Like service lah. Service, yes. Kalau you nak pergi lebih jauh. Sebab mereka sendiri kata untuk lelaki tu berjaya dalam dalam bidang pemodelan ni sangat susah. Jadi mesti saya kata lelaki lebih cenderung. Okay, faham. Tapi kan dia macam nak tanya, adakah bayaran yang diperolehi oleh seorang model ni berpatutan tak dengan kerjaya mereka? Itulah kalau orang dengar kan, kalau bayaran model ni on average is $26,000 a month, macam banyak. Yalah, setakat duduk depan kamera posing-posing sikit dah dapat bayaran kan. Betul. Tapi sebenarnya kerja mereka tu sangat demanding sebenarnya. Dan mereka kadang-kadang tu memang tak ada masa nak pergi fitting room, apa orang kata, nak make up apa semua. On the spot, you bogel kat situ juga, you tukar baju. Banyak sebenarnya dia orang punya kerja tu. Yes. You need to be willing to expose yourself. You biasa nampak kan, biasalah di barat mereka nak orang kata apa tu, test the limit kan, nak go beyond, Under limit. go beyond limit, nak apa orang kata provoke bogel sikit, macam tu. So model yang terikat ni terpaksa ikut. Jadi saya rasa sangat tak setimpal sebenarnya $26,000 semonth tu. Sebab kalau Lee nak tahulah kan, itu cerita kalau model tu memang bertapak di US. Tapi kalau cerita model dari luar yang baru nak bina portfolio di Amerika, mereka ni sebenarnya berhutang dengan agensi. Ada satu laporan tu saya ingat $75,000 kena bayar untuk visa, untuk hotel, untuk pengangkutan, semua tu mereka kena bayar dulu. Jadi macam saya cerita tadi, dah berhutang satu, lepas tu komisen dia ambil lagi. Bayaran pun tak setimpal. So $2,000 sebulan tu sangat tak cukup sebenarnya. Tu sahaja soalan daripada kami. Okay, thank you Ilman sebab sudi luangkan masa dengan kita orang. Sama-sama Noha lah. Bila nak panggil lah. Tapi rupanya lelaki pun tak selamat sekarang ni. Ya. Merisaukan. Ya, jaga-jagalah. Tapi perut pun dah bunyi. Nak makan mana? Belakang kamera. So sebelum tu kita bye-bye dulu. Bye.